adalah berkaitan dengan you want to ask me about 11 Malaysia plan. I will talk about that later. But first I want to talk about this 1MDB. Tan Sri Muhyiddin telah membuat satu pengumuman bahawa beliau akan meminta beliau menuntut bahawa lembaga pengarah 1MDB dipecat. Tindakan dan juga tindakan diambil lah, termasuk tindakan polis. Tapi sehingga sekarang tidak apa-apa berlaku. Bermakna kalau Timbalan Perdana Menteri cakap pun tak boleh pakai, cakap pun tak laku, bermakna betapa berkuasa satu MDB. Mereka hanya patuh dan tak setia kepada satu orang saja. Timbalan Perdana Menteri pun tak laku. Dan saya rasa itu apa yang disebut oleh itu Timbalan Perdana Menteri harus diberikan perhatian dan juga diambil berat, kerana datang bukan lain lagi adalah nombor 2 punya orang di Malaysia. Dan bila kita sebut tentang 1MDB, dia mengingatkan saya tentang 1MDB Welfare Club. I think you also remember 1MDB Welfare Club, je ni. Kita masih ingat 1MDB Welfare Club yang tiba-tiba muncul dan merupakan salah satu organisasi yang juga sangat One Malaysia, no 1MDB, One Malaysia, Kelab Kebajikan One Malaysia Pulau Pinang, yang merupakan satu organisasi yang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan juga ada kaitan dengan orang-orang kenamaan seperti Jolo yang dikaitkan dengan 1MDB. Nah, kita nak tahu sejauh manakah hubungan 1MDB dengan One Malaysia Pulau Pinang. I think you all know, isn't it? Jolo was very active during One Malaysia, One Penang Welfare Club. You all know, isn't it? Came out in the papers, and I'm sure some of the reporters also know. Ada setengah surat khabar beritahu kerana 3 persatuan surat khabar pun terima wang daripada 1MDB One Penang Welfare Club. Setiap persatuan terima RM50,000, ketiga-tiga terima RM150,000. Kelab Persatuan Pemberita pun ada angkat wang daripada syarikat yang dikaitkan dengan ataupun Persatuan Pemberita pun ada terima wang daripada pertubuhan yang dikaitkan dengan 1MDB kerana Jolo. Dan ini juga menimbulkan kontroversi lah. Sebab ada sepatutnya pemberita yang, kalau kita lihat dari segi integriti kerawatanan, itu kan journalistic integrity, adakah patut atau tidak untuk menerima wang daripada One Malaysia One Penang Welfare Club. Tapi itu isu lain. Sama ada patut tak patut, wajar tak wajar, kerana telah mencemarkan profesionalisme dan integriti kewatanan. Whether this sama ada ia mencemarkan profesionalisme dan integriti kewatanan. Tentu itu kontroversi yang masih kita boleh rasai sehingga hari ini. Tapi itu perkara lain yang kita boleh beri perhatian lain kali, kontroversi yang boleh diberikan perhatian lain kali. Tapi untuk Kelab Kebajikan Satu Malaysia Satu Pulau Pinang, dalam masa itu kita masih ingat peranan yang dimainkan oleh pertubuhan yang ada banyak wang, tiba-tiba banyak wang, dan juga pelibatan Jolo
Nah, One MDB yang telah beli tanah daripada Aitang Estate 1.38 bilion, 1.38 bilion ringgit. Nah, saya telah pun selepas apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin yang kami sokong, sack the board members, kami sokong, pecat, buang, kasih buang habis lembaga pengarah One MDB kerana telah mengakibatkan hutang 42 bilion ringgit. Nah, seperti yang saya sebut, ini ingatkan saya tentang One Malaysia, One Penang Welfare Club dan penglibatan Jolo yang bersama-sama masa itu sana sini. Dia pun ada, dia datang kacau kawasan saya lagi. Ingat, siapa yang tawarkan RM500 satu undi, siapa yang tawarkan sampai RM5,000 satu undi. Tawar-tawar ini buang begitu banyak tapi tak ada tindakan diambil. Nasib baik, semua pun begitu banyak wang, saya masih boleh menang. Nasib baik Ketua Menteri Pulau Pinang tidak boleh dikalahkan dengan politik wang. Tentu integriti dan profesionalisme sesetengah wartawan dan kewartanan kontroversi ini kita bincang lain kali. Untuk sesetengah wartawan kita bincang lain kali. So I want to make sure I understand I'm not talking about all the wartawan channel， 不是对所有的记者。谁吃辣椒就应该感觉辣，哪一批记者谁吃辣椒应该感觉辣。既然要拉倒林冠英，请便。2013年已经开始，现在还在继续下去，要拉倒就拉倒，请便。Tapi yang penting yang saya nak sebut hari ini, saya cek balik kerana apa yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Saya cek balik itu tujuan satu Malaysia One Penang Welfare Club form on 29 Jun 2012. Ini ditubuhkan 29 Jun 2012. And then now I found out that it has already been deregistered, cancelled. Okay. Wah, tiba-tiba begitu banyak orang sekarang sudah dibatalkan surat daripada pendaftar pertubuhan. 27 February 2014 dia bagi surat kepada saya, kepada pihak kami 3 Jun. Oh, sorry 3 Jun dia minta Januari dia minta 3 Januari 2014 dia minta satu kenyataan nak bagi notis untuk batalkan pertubuhan dan dikuatkuasakan pada 27 Februari 2014. Di-registered, cancel on 27 Februari 2014. Tak sampai 2 tahun dah dibatalkan. 这个是真的是fly by night operation 只是漏夜的这种的活动，我也不清楚了，我也不知道。Telah membatalkan, membatalkan. Ini telah dibatalkan. Tak sampai 2 tahun telah dibatalkan. Dan saya telah bagi semua nama-nama mereka yang jadi ahli lembaga pengarah. Oh, ada beberapa ialah pegawai bank. Beberapa dia ada pegawai bank. So kita lihat di sini. One Malaysia Penang Welfare Club habis cerita. Sekarang tunggu cerita One MDB. Hingga sekarang mereka masih tak sebut mana wang datang. Tapi Jolo masa itu banyak aktif. Dia guna lagi One Malaysia. Gunakan lagi nama One Malaysia. So saya rasa itu
yang ada banyak persoalan. Dan saya rasa bila PAC panggil Jolo, ini saya rasa harus dijawab. Mana masa itu wang datang? Okay, any questions? Why suddenly you raise about this one? No, because I talk about one MDB that the board should be sacked. It struck me when you talk about One Malaysia, the board should be sacked. It struck me hopefully that what happened to this organisation? So I had to check or short that it has already been deregistered, cancelled. Do you suspect their links? No, that's why I said just now. You remember during the election, Jolo was very active. You saw him. Everybody saw him. He was in TV. And why did this One Malaysia, One Penang Club got so much money? Where did the money come from? And because he was very active during that time. Whether it was from the sales of the land, 1.3 billion. I think this raises very interesting questions. That those they are somehow seen to be linked indirectly more, but indirectly to one NDB figures like Jolo. When I see what Muhyiddin said about sacking the board, it struck me that these are all the companies, now they are disappearing. Now they are disappearing. What is going on? Suddenly come out with so much money they can give, and then suddenly disappeared. Where did the money come from? And if so, they got so much money, where did this money go to? I think when you talk about you have Money Laundering Act and all that, there must be some source of funds. If it's still there, we can go and investigate. But here they have deregistered. So you go and ask the people like Gay, all that, no use. Because I know there's an international news organization have been asking questions, and he didn't want to answer. So CM, you're posting this question to answer this question. I'm posing this question as the Chief Minister of Penang because I think it's a matter of public interest. So it's up to you whether your paper want to print or not. Okay? Nothing against you lah, just want to say that. It's up to the paper. Just tell them like, don't print. I mean, sometimes better don't print because after all they all print lies. Nothing against you, just the paper. Just make the paper. Okay, anything else? Okay. This one, set one and you got that's what and this is from New Straits Times, UMNO paper. Set one MDB board. Have you seen the video clip? You should see the video clip. Muhyiddin's video clip. This will be the final straw that breaks the camel's back.